أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Kota Kemuning, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan imam, tuan bilal, para hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah taala kerana tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian untuk siri yang kedua, pembacaan bagi kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang kedua, yang mana dalam pertemuan kita pada bulan yang lepas kita telah buat perkenalan dengan kitab ini dari segi kandungannya dan bagaimana muncul ataupun terbentuknya kitab ini sehingga sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan memulakan jilid yang kedua ini dengan kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dan diberikan pertambahan ilmu untuk kebaikan agama kita dan untuk kita memperbaiki ibadah kita khususnya. Kerana jilid yang kedua ini fokus perbincangannya adalah berkaitan dengan hal ehwal ibadah, khususnya berkaitan dengan sembahyang. Baik, jadi hadis-hadis yang ada dalam jilid ini perbincangannya adalah berkait dengan sembahyang. Maka kita mulakan terlebih dahulu. Pengarang kita menyebutkan satu ayat Al-Quran, iaitu ayat yang diambil daripada surah An-Nisa ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jadi sebelum daripada masuk kepada perbincangan dalam kitab ini, pengarang kita mendatangkan satu ayat yang menjadi sandaran kita tentang pentingnya kita untuk belajar, untuk mengetahui cara menunaikan salat dengan sempurna. Kerana apa? Kerana dia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Satu. Dan sembahyang itu dia mempunyai disiplin dan peraturannya yang tersendiri. Sebagaimana dijelaskan bahawa ianya merupakan kitabam mawquta, iaitu yang tertentu waktunya. Maksudnya dia ada disiplin, dia ada peraturannya yang tersendiri dari segi aspek masa dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi ini boleh kita katakan pengarang kita meletakkan tema ataupun moto ataupun visi misi dalam kita mempelajari kitab ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk sama-sama kita memperbaiki ibadah kita, ibadah salat kita. Kemudian didatangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang berbunyi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salat. Hadis syarif yang bermaksud sesungguhnya perkara yang mula-mula dihisab, yakni dihitung dari amal-amal manusia pada hari kiamat ialah sembahyang, yakni sembahyang fardu yang 5. Jadi disebutkan hadis
Hadis ini apabila kita rujuk dari segi sumbernya, disebutkan di dalam riwayat Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud, yang mana Nabi SAW menjelaskan melalui hadis ini tentang kepentingan salat dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Di antara banyak-banyak ibadah, maka perkara yang paling utama, paling mustahak dan paling penting yang akan diambil kira, dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti adalah berkaitan dengan sembahyang kita ataupun solat kita. Sebab itulah daripada semasa ke semasa, tuan-tuan rahmati Allah, kita perlu berusaha untuk memperbaiki, untuk mempercantikkan, dan kita menghayati setiap daripada gerak-geri yang kita lakukan, setiap daripada bacaan yang kita lakukan, bermula daripada awal kita mengambil wudu dan kita bersolat sehinggalah kita memberi salam dan kita membacakan zikir selepas daripada solat kita. Kita cuba untuk memastikan bahawa ianya dilakukan dengan penuh penghayatan di samping tepat dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Sebab kalau sekiranya ibadah sembahyang kita tidak diterima di sisi Allah Ta'ala, maka sia-sialah perkara-perkara yang lain. Dan banyak hadis dan kita semua sedia maklum bahawa salat merupakan perkara yang paling asas, yang paling teras dalam agama kita, sehingga disifatkan sebagai ibaduddin, disifatkan sebagai tiang seri bagi agama kita. Baik, jadi itu merupakan, kita kata, dua permulaan yang didatangkan oleh para pengarang kita untuk menjadi asas kepada kita kenapa penting dan perlunya untuk kita mendalami ilmu berkaitan dengan sembahyang. Jadi didatangkan kepada kita nanti, kita akan jumpa hadis-hadis ini kadang-kadang menceritakan perkara yang asas sahaja. Perkara benda tu kita dah sentiasa buat dah. Akan tetapi diterangkan melalui neraca hadis Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana dia nak memastikan kita ini bila kita lakukan sesuatu, kita tahu daripada mana datangnya ibadah ini. Sebelum ini mungkin kita dah buatlah dari segi niatnya, dari segi takbiratul ihramnya, dan juga bacaan-bacaan serta pergerakan solat yang lain, kita dah buat dah. Akan tetapi kadang-kadangnya kita tak tahu daripada mana datangnya ibadah ini ataupun setiap daripada apa yang kita lakukan tersebut. Dan apabila kita bacakan hadis-hadis yang dikemukakan kepada kita, insya-Allah ada penambahan ilmu kepada kita dan menambahkan lagi keyakinan kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Baik. Dalam kitab kita ini disebutkan tentang perkara yang asas yang perlu kita ketahui sebelum masuk kepada soal berkaitan dengan sembahyang. Dia pergi kepada perkara yang basic terlebih dahulu, iaitu perbincangan berkaitan dengan Islam dan hukum-hukumnya. Didatangkan kepada kita terlebih dahulu tentang apakah yang dimaksudkan dengan Islam itu sendiri. Semua di kalangan kita yang ada ni, semua orang Islam dah, semua beragama Islam. Tapi kadang-kadangnya apabila ditanya apakah Islam, apa maksud Islam itu sendiri, maka kita pun agak tidak ada satu standard jawapan yang kita nak berikan kepada orang yang bertanya. Jadi di sini diterangkan kepada kita tentang bagaimana kerangka agama kita, bagaimana bentuk agama kita, supaya kita lebih menghargai apa sahaja yang dicurahkan di dalam kitabnya ini. Insya-Allah kita akan hargai sebagai satu khazanah agama kita sendiri. Bukan kata kita memperlekehkan kandungan yang ada, tidak. Semua itu kita akan hargai sebab apa? Semua yang disebutkan ini adalah berkaitan dengan agama kita. Baik. Kata pengarang, sebagaimana yang sedia diketahui, agama Islam adalah sebesar-besar nikmat yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada umat manusia untuk mengatur hidupnya dalam dunia ini menurut cara yang diredai Allah dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Islam yang ada pada kita ni, kita kena sentiasa ingat dan ingat, iaitulah dia adalah satu nikmat besar yang Allah beri kepada kita. Kita kena sentiasa mensyukuri nikmat ini. Orang lain punyalah susah nak dapat agama ni, terpaksa belajar, terpaksa mendalami, masuk forum nak kenal Islam. Ada yang kenal dan ada yang tidak sempat kenal tentang hakikat Islam. Tapi kita alhamdulillah, majoriti daripada kita, orang Melayu khususnya, lahir-lahir kita ni dah dikira sebagai Islam. Dalam undang-undang kita pun automatik kita jadi orang Islam.
Tapi jarang kita menghargai nikmat tersebut. Jarang kita menghargai nikmat tersebut. Maka kita kena hargainya, kena terima kasih kepada Allah Ta'ala kerana memberikan nikmat yang besar ini kepada kita. Alhamdulillah. Dan kita perlu sedar bahawa agama yang kita anuti ini, yang kita ikut ini adalah matlamat akhirnya adalah kebahagiaan untuk kita juga. Hukum hakam yang ada dalamnya mungkin kita lihat nampak macam berat, padahal tak adalah berat sangat. Benda berat lain kita boleh buat. Tapi bila yang agama suruh ni kadang-kadang kita rasa berat. Sembahyang 5 waktu contohnya, bagi setengah orang dia rasa berat. Rasa berat sangat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, rasa berat. Akan tetapi benda lain lebih daripada 5 kali dia boleh buat perkara yang sama tiap-tiap hari. Kalau dilihat tenaganya lebih dihabiskan kat situ, masanya pun, dan kita sedar dan insaf dalam hati kita bahawa semua ini adalah tujuannya untuk kebahagiaan kita. Tidak ada matlamat yang lain di sisi Allah kecuali untuk kebahagiaan manusia dunia dan juga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Maka disebutkan demikian, matlamat agama kita ni untuk dunia dan juga akhirat kita, untuk kebahagiaan kita juga. Hakikat ini diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama, yakni yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-19 daripada surah Ali Imran. Rasanya kita orang Islam, alhamdulillah, kalau dibacakan ayat ini bukanlah ayat yang janggal bagi kita. Inna dina 'indallahi al-Islam. Tetapi sejauh mana kita menghargai dan menghayati maksud di sebalik ayat ini, Allah menyatakan bahawa sesungguhnya agama, iaitu cara hidup, peraturan hidup yang diterima di sisi Allah Ta'ala hanya satu sahaja. Tidak ada kompromi, hanya satu sahaja, iaitu agama Islam. Nah, jadi di sinilah kita yakin bahawa apa yang kita ikut, yang kita buat ini adalah berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita percantikkan. Kalau kata terkuang kat mana-mana, kita tampung agama kita. Mana ada yang kita kata kekurangan, mana yang kita kata ada kelompongan dia, maka kita percantikkan dengan cara melalui jalan ilmu. Melalui jalan ilmu. Sebab itu apa yang ada dalam kitab kita ini lebih kepada nak mempercantikkan, nak memperbaiki, nak tampung mana ada yang terkurang. Sebab dia tahu, pengarang-pengarang kita ni semua dia tahu dah. Kebanyakan kita benda-benda basic, benda fardu ain itu kita dah maklum, dah ma'ruf dah di sisi kita. Akan tetapi kenapa disebutkan juga kerana nak tambah. Kalau sekiranya ada kekurangan kat mana-mana, ada penambahan. Kalau kita dah sedia tahu, maka ditambahkan lagi ilmu pengetahuan kepada kita untuk lebih maju ke depan. Ada pertambahan ilmu dari sisi yang lain, maka itu peranan kitab yang ada di hadapan kita ini. Dan disebutkan ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-85 daripada surah Ali Imran. Kalau kita ambil jalan selain daripada jalan Islam sebagai cara hidup, maka walaupun kita berpenat lelah, walaupun kita berhabis tenaga, berhabis harta lah kita kata, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap juga tidak diterima. Jadi kita alhamdulillah kita berada di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang benar, iaitu jalan agama kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita istiqamah sehingga ke akhirnya, insyaAllah. Kita tak mahu jadi orang yang rugi, maka kita teruskan hidup dengan cara yang diajarkan oleh agama kita. Maka seterusnya didatangkan kepada kita tentang ta'rif ataupun pengertian apakah yang dimaksudkan dengan Islam itu sendiri. Islam artinya selamat sejahtera. Dia pecahan daripada perkataan as-salam, peace, kesejahteraan, ataupun selamat sejahtera. Islam juga bermakna tunduk patuh dan berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada mana datang
Maksud ini datang daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Terpecahnya perkataan Islam itu daripada aslama. Apa maksud aslama? Serah diri bulat-bulat. Kemudian masdar kata terbitan daripada aslama itulah dia jadi Islam. Bermakna kita ni bila kita mengaku Islam, kita kena serah diri kita kepada Allah Ta'ala. Apa sahaja perintah yang datang daripada Allah Ta'ala, berat, ringan, susah, senang kita nak buat ke, semua itu kita kena tunduk dan juga patuh. Dan kita yakin bahawa di sebalik setiap daripada perintah ini adanya hikmah dan kelebihan untuk kita. Jadi orang yang masuk ke dalam Islam ini dia tunduk patuh. Tunduk patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Menurut huraian yang lebih lanjut, Islam mempunyai 3 pengertian. Ini kalau nak mendalami lagi yang dikatakan dengan Islam itu, boleh diertikan dengan 3 pengertian. Dan sebenarnya perbahasan ini telah pun disebut dalam Muqaddimah Mestikah Hadis. Muqaddimah Mestikah Hadis dia duduk dalam jilid yang pertama. Sebelum masuk pada jilid pertama, sebelum tu dia ada Muqaddimah. Muqaddimah tu dia ada beberapa bab yang panjang. Maka di situ diterangkan tentang asas berkait dengan agama, berkaitan dengan Islam, ada dalam tu. Ini disebut, kalau nak rujuk balik dia kata kena tengok pada Muqaddimah tersebut pada halaman yang ke-39. Maknanya ada dah dalam jilid yang pertama. Jadi dia ringkaskan di sini dalam bentuk 3 poin tentang apakah yang dikehendaki dengan Islam itu sendiri. Maknanya dia ulang balik untuk kita dapat pengajaran. Yang pertamanya, maksud Islam itu sendiri mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut pada ayat 19 surah Ali Imran yang lalu. Maksud pertama bagi Islam, kalau nak mendalamkan lagi kata dia, Islam iaitulah kita mematuhi segala perkara yang disampaikan dan diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi datangkan, kita ikut, kita tunduk, kita patuh. Apa yang Nabi larang kita supaya kita jangan buat, maka kita ikut, kita turut, kita patuh larangan tersebut. Dan bila mana datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sendiri memperakui, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap percakapan yang datang daripada hawa nafsu baginda sendiri, akan tetapi semuanya adalah wahyu yang didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Nabi bawa tu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama ada yang Nabi bawa dari segi dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan Nabi, dalam bentuk perakuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat mulia yang Nabi terangkan, akhlak-akhlak, semua itu hakikatnya datang daripada Allah Taala, perlu kita ikut. Dalam bab sembahyang dan rahmat Allah, dia lebih kepada perbuatan Nabi. Riwayat berkaitan dengan sembahyang, sahabat banyak bercerita tentang bagaimana Nabi solat. Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku bersembahyang. Sesuai dalam hadis. Maka sebab itu nanti bila kita belajar masuk bab sembahyang nanti, sahabat menceritakan Nabi bila mana nak sembahyang ini yang Nabi buat. Nabi buat begini, Nabi buat begini, begini. Melalui penceritaan daripada sahabat-sahabat baginda. Ada orang yang pernah bertanya, dia kata, adakah yang sahabat cerita berkaitan dengan Nabi itu dikira sebagai hadis juga? Ya, apa yang dicerita berkaitan dengan perbuatan Nabi, maka itulah juga termasuk di dalam maksud hadis. Jangan difahami hadis hanya berkisarkan tentang perkataan Nabi sahaja. Apa yang Nabi buat, tindakan baginda itu juga merupakan hadis. Kerana maksud hadis bagaimana kita jelaskan tadi, perkataan, perbuatan, perakuan, sifat, akhlak, semua itu adalah dinamakan dengan hadis ataupun dinamakan dengan sunnah. Baik, jadi kita ikut, kita patuh, itulah yang dikatakan dengan Islam. Kedua, hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seperti yang tersebut pada ayat yang ke-85 surah Ali Imran yang lalu, ayat yang kita baca tadi, iaitu wa may yabtaghi ghairal Islam tadi itu dapat difahami bahawa yang dimaksudkan dengan agama adalah hukum hakam, hukum-hukum syarak, undang-undang yang ada yang dibawa kepada kita ni oleh Nabi, yang diterangkan melalui Al-Quran. Bila kita tunduk patuh, kita ikut, bermakna itulah Islam. Segala hukum-hukum peraturannya, maka itulah yang dinamakan dengan Islam. Dan yang ketiga, agama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, seperti yang tersebut pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa raditu lakumul Islama dina. Yang bermaksud, dan aku, yakni Allah telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ini disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Di sini dalam surah Al-Ma'idah ini, ayat yang ketiga ini dapat difahami bahawa yang dimaksudkan dengan Islam itu dia adalah agama, iaitu cara hidup. Cara hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala, disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga-tiga pengertian tadi itu kita boleh sebut. Bila mana orang tanya apakah yang dimaksudkan Islam, pengertian yang pertama ringkasnya kita kata Islam ni kita patuh tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Satu maksud. Maksud yang kedua, Islam ini maksudnya dia adalah himpunan hukum hakam, undang-undang yang datang daripada Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan maksud yang ketiga, Islam ini adalah agama, iaitu cara hidup yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Allah subhanahu wa taala. Jadi semua itu rangkuman ringkasan daripada apakah yang diartikan dengan agama Islam. Terus sekalian, bila kita mendengar ayat ini, Allah menyatakan secara jelas bahawa Allah redha. Maksudnya Allah iktiraf, Allah berakui bahawa Islam yang kita anuti, yang kita ikut ini adalah agama yang dikehendaki di sisi dia. Maka daripada sinilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, satu amalan. Yang amalan ini kalau saya sebutkan, biasa kita dengar dah. Imam Hasan Al-Banna dia masukkan bacaan ini di dalam makthurat yang disusun untuk menjadi amalan bacaan pagi dan juga petang. Cuma kadang-kadang kita bila dengar orang baca, kadang kita tak tahu apa kelebihan dia, maka kita tidak menghayati lah. Tapi kita nak kongsikan sekali lagi di sini sebagai peringatan kepada kita bersama untuk kita jadikan amalan harian kita, dan kita baca tu, kita sebut tu dengan penghayatan kita, barulah ada nilai. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga kitab-kitab yang lain, kitab hadis lain banyak meriwayatkan hadis ini. Baginda bersabda, man qala, sesiapa yang mengungkapkan, baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah wajabat lahul jannah. Nabi sebut, siapa-siapa yang baca raditu billahi rabba, aku redha bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, wa bil islami dina, dan aku redha bahawa Islam yang aku ikut ini adalah agama, sebagai satu agama, wa bi Muhammadir rasulah, dan aku redha juga bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Ada riwayat menyebut wa bi Muhammadin nabiyya, ada juga hadis yang menyebutkan demikian. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengungkapkan demikian, dia memperakui Allah sebagai Tuhan dia, dia memperakui bahawa Islam adalah agama dia, dia memperakui bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul dia, apa yang Nabi sebut, wajabat lahul jannah, wajib syurga bagi dia. Wajib syurga bagi dia. Maka kita, tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan bahawa Allah redha kepada agama Islam. Kita pun kena perakui juga bahawa kita redha terhadap Islam, apa yang kita ikut ini. Kita kena hargailah dengan cara demikian. Jadi bacaan ini, wirid lah kita sebut, wirid doa ini antara amalan yang boleh kita bacakan. Dan ada riwayat, dalam disebutkan dalam riwayat Imam Abi Daud dan juga sebahagian ulama-ulama hadis yang lain, Nabi mengajarkan supaya dibaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang.
Dan dalam riwayat tersebut menyatakan bahawa siapa yang baca, yang menghayati, menjadikan amalan, di hari akhirat nanti Allah akan redha kepadanya. Tadi disebut dimasukkan ke dalam syurga. Riwayat Abi Daud menyatakan bahawa Allah redha kepada dia di hari akhirat nanti. Kita duduk di akhirat nanti, kita bergantung harap kepada Allah lah. Tak adalah kebergantungan kita kepada manusia. Maka ketika itulah kita mengharap keredaan daripada Allah. Maka justru lafaz kenyataan perakuan kita redha kepada agama Allah kita sebutkan semasa kita berada di dunia ini. Maka kita lazimkan bacaan tersebut, insya-Allah. Itu dijelaskan tentang bagaimana datangkan 3 ayat yang mewakili 3 kefahaman tentang maksud agama kita. Kemudian disebutkan kepada kita pula tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang agama kita. Maka kata pengarang, di dalam hadis pula diterangkan tentang Islam dan dasar-dasarnya yang 5. Ini rukun Islam yang 5 seperti berikut. Maknanya kita faham bahawa rukun Islam yang kita duk sebut, yang kita duk ulang baca lah, kita kata anak-anak kita muhafal. Rukun Islam ni ada 5 perkara, 1, 2, 3, 4, 5. Nak boleh baca semua tu. Daripada mana datangnya? Sehingga ulama kita menyeraikan bahawa rukun Islam ada 5 perkara. Dia datang melalui hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang menyebut Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala 5 syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa siyam ramadhana wa hajjil bait, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina dan ditegakkan di atas 5 dasar, yakni 5 rukun, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kalau orang tanyalah, katalah anak kita, bukan anak zaman sekarang ni suka bertanya. Dia belajar di sekolah, cikgu ajar, ustazah ajar kepada dia, muallim dia ajar, murabbiah dia ajar di sekolah. Rukun Islam ada 5. Dia pun bacalah. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Sehingga akhir dia tanya, ayah, daripada mana sebenarnya datang tu? Kita nak jawab macam mana? Ikut je lah apa yang cikgu ajar. Itu jawapan kita nak lari daripada menjawab soalan yang dikemukakan oleh anak kita. Jadi kalau kita berilmu, kita tahu daripada mana datangnya perkara tersebut, kita bagi tahu Nabi yang ajar, Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis, agama kita ini tertegak, terbentuk daripada 5 dasar yang utama. Maka disenaraikan 1, 2, 3, 4, 5. Bermula daripada mengucap 2 kalimah syahadah sehinggalah haji ke Baitillah. Jadi kita tahulah daripada mana datang ni rukun Islam ini. Datangnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebut secara sekumpulan 5. Dalam ayat-ayat Quran ada, tapi dia duduk secara berasingan, tak adalah duduk satu kumpulan 5 rukun ini. Maka 5 ni datang daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Baik. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, maknanya ada hadis lain selain daripada hadis tersebut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, rawahu Muslim. Maksudnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar-dasar Islam itu ialah
engkau melafazkan dua kalimat syahadah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Satu. Dan engkau mendirikan sembahyang. Dua. Dan memberi zakat. Tiga. Serta berpuasa pada bulan Ramadan. Empat. Dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitillah jika engkau mampu sampai kepadanya. Lima. Jadi penambahan untuk hadis yang kita bacakan ini, hadis yang kedua, dari segi syarat haji. Kalau hadis yang pertama tadi, haji hanya disebut haji ke Baitillah. Tapi dalam hadis yang kedua ini dinyatakan yang diwajibkan haji itu ialah apabila mempunyai kecukupan dari segi kemampuan. Maksudnya mempunyai kemampuan yang penuh, barulah diwajibkan haji. Bagi orang yang mengkaji hadis, para ulama contohnya, bagi mereka penambahan seumpama ini ada nilai dari segi aspek hukum. Sebab itu hadis perlu dibacakan secara bersama untuk memastikan bahawa kefahaman yang dikeluarkan daripada hadis tersebut adalah jelas dan meliputi syarat-syarat yang ditetapkan. Baik. Ini pun sama juga hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim. Lalu diuraikan oleh para pengarang kita, dia kata sebagaimana yang telah diterangkan dalam bahagian yang lalu, bahawa salah satu dari pengertian Islam itu ialah hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Maka hukum-hukum dan peraturan yang tersebut yang terdiri dari suruh dan tegah adalah meliputi segala bidang hidup umat manusia. Bila sebut Islam, tak lari daripada undang-undang, tak lari daripada hukum akam yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila begitu, setiap hukum hakam ini, setiap undang-undang ini, maka ada suruhan dan ada tegahan. Itu asasnya. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi perintah. Perintah ni datang dalam bentuk fi'il amar biasanya. Itu kita tahulah, itu perintah daripada Allah. Perintah pula terbahagi kepada dua. Ada perintah yang bawa kepada wajib, dan ada perintah yang hanya pada tahap sunat sahaja. Begitu juga adanya tegahan. Tegahan pun sama juga, ada dua. Ada tegahan yang sampai kepada peringkat haram, ada tegahan yang hanya sampai pada peringkat makruh sahaja. Jadi adanya suruhan dan adanya tegahan. Jadi hukum ini yang ada dalam Islam meliputi seluruh kehidupan manusia. Tak ada pun yang terkecuali daripada agama kita. So itu kalau kita dah rasa cukup dengan apa yang kita belajar sebelum ini, tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya silap lah. Sebab apa? Dalam agama kita ni, ilmu ni dia tak pernah akan habis. Makin kita belajar, makin banyak yang perlu kita belajar yang lain pula. Kan? Lebih-lebih lagi lah zaman kita pada hari ini banyak isu-isu semasa. Dan sebenarnya Islam dah ada penyelesaian. Cuma perlu dibahaskan, perlu kita lihat kepada bagaimana penerangan ulama-ulama kontemporari, ulama-ulama semasa. Dan itu perlu sentiasa ada untuk memastikan bahawa pengamalan agama kita ni sentiasa sesuai dengan zaman kita yang penuh dengan cabaran. Jadi kita yakinlah Islam adalah solusi bagi setiap daripada permasalahan kehidupan. Sebab datang daripada Allah, untuk setiap daripada hamba Allah, mesti Allah mengetahui apa keperluan umat dia, apa keperluan hamba dia. Maka itu kita meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada hukum hakam yang ada di dalam agama kita. Baik. Islam yang demikian sifatnya berasaskan 5 dasar atau 5 rukun sebagaimana yang diterangkan oleh baginda dalam hadis-hadisnya itu. Jadi tadi telah pun dijelaskan melalui 2 hadis yang kita bacakan tadi bahawa asas kepada undang-undang Islam ni paling asasnya 5 perkara, 5 rukun. Jadi kalau kata kita nak belajar agama, nak mendalami agama, nak mula daripada mana? Mula daripada 5 rukun inilah yang paling utama sekali. Mula daripada 5 rukun ini. Kemudian mula daripada 6 rukun iman pula. Maka kita selesaikan benda yang asas bagi kita. Bila kita duduk seorang-seorang, kita renung balik 5 rukun. Bab syahadah kita agak-agak macam mana syahadah kita, bab solat kita, bab puasa kita. Jadi puasa dah tak lama dah, kan? Nak masuk bulan Ramadan pula dah kita. Sekarang Rajab, Syaban, Ramadan.
Setiap kali Ramadan, walaupun Ramadan itu kita akan lalu setiap tahun, tapi bila nak masuk, jangan lupa untuk kita mutalaah lah, kita buat ulang kaji. Ada mana para asatizah buat kelas berkaitan dengan Ramadan, kan? Maka duduk dengar balik. Walaupun benda ni setiap tahun kita ulang buat, tapi confirm dan pasti ada permasalahan yang masih lagi menghantui kita. Dan daripada situlah bila ada perkongsian, ada perbincangan, kita akan refresh balik, kita akan perbaharui balik bagaimana kita nak berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi begitulah kita kata 5 tu merupakan asas yang perlu kita berikan penekanan dan juga perhatian. Dari 5 dasar inilah terbit dan kembali kepadanya segala hukum dalam setiap keadaan umat manusia dalam alam kehidupan ini. Jadi bila mana disebutkan rukun Islam kita ada 5 tu, apa-apa pun dia akan kembali kepada yang asas ini terlebih dahulu. Ini yang perlu diberikan keutamaan oleh kita. Ada setengah orang dia banyak melebihkan benda-benda yang bersifat fardu kifayah. Kalau buat pengajian buat fardu kifayah ni, sukalah dia. Tapi kesilapannya adalah apabila meninggalkan basic benda yang fardu ain. Sebab pada tanggapan dia, fardu ain ni untuk budak-budak sekolah rendah. Untuk budak-budak kafar je itu kelas fardu ain kat situ. Saja silap. Fardu ain setiap orang kena belajar sampai bila-bila, selagi mana tidak sempurna kefahaman tentang ilmu asas fardu ain tersebut, setiap orang wajib belajar. Kesilapan apabila kita memandang rendah kepada ilmu fardu ain tersebut.
Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata pengarang kita, dalam pada itu Islam dan pengajarannya tidak terhad kepada kandungan rukun-rukunnya yang 5 yang sebahagian besarnya menerangkan hukum-hukum syarak mengenai ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Tetapi masih banyak lagi pengajaran Islam yang menerangkan hukum-hukum syarak mengenai muamalah, munakahat, yakni nikah kahwin, jinayah dan lain-lain soal masyarakat dan akhlak yang menghubungkan manusia sesama sendiri. Mana disebut walaupun kita kata asas kepada hukumnya adalah 5 rukun Islam yang telah kita sebutkan tadi, tapi jangan kita lupakan dan jangan kita abaikan bahawa dalam Islam kita juga ada hukum hakam yang lain selain daripada yang berkait dengan 5 tadi. Ada soal berkaitan dengan muamalah, iaitu bab urusan jual beli, hutang piutang. Zaman sekarang ni banyak lagi transaksi-transaksi yang berkaitan, perlu kita pelajari supaya selari dengan kehendak konsep muamalah yang ada dalam Islam. Ini biasanya ada pengajian fiqhul muamalah, fiqh berkaitan dengan muamalah. Adanya munakahat, ada fiqh munakahat, iaitu soal berkait dengan perkahwinan, perceraian. Dan ada juga yang berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan qisas, berkaitan dengan ta'dir dan perkara lain. Dan ada lagi soal berkaitan dengan kemasyarakatan, hubungan diplomasi, bab kenegaraan dalam Islam. Banyak lagi ruang yang perlu kita pelajari untuk kita lebih mengenali Islam. Jadi bila kita baca apa yang disampaikan oleh pengarang kita ni, cukup dah untuk membayangkan betapa luasnya ilmu berkaitan dengan Islam ini. Jadi banyak lagi yang perlu kita explore, banyak lagi yang perlu kita tambah pengetahuan kita. Baik. Disebutkan pengajaran Islam yang demikian selain daripada yang diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dinyatakan tadi, kita dapat faham bahawa Islam ini dia bukan hanya berkait dengan hubungan dengan Allah semata-mata, tapi Islam juga adalah berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Berkaitan dengan sesama manusia pula bukan terhad kepada sesama Islam sahaja. Ada juga hukum hakam berkaitan dengan golongan bukan Islam, non-Muslim. Ada panduan dan asasnya dalam agama kita. Maka prinsip ini, keluasan ilmu Islam ini diterangkan di dalam Al-Quran itu sendiri dan juga diterangkan melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka cumanya zaman kita pada hari ini dirumuskan, hukum-hukum ini dirumuskan, berbahasanya terdapat di dalam pengajian ilmu fiqh. Dalam kitab fiqh disebutkan pengajian ini. Asas kepada hukum ini tidak larilah daripada apa yang disebutkan asalnya di dalam Al-Quranul Karim, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tuan-tuan sekalian, kitab kita ini walaupun kitab hadis berkaitan dengan sembahyang ini diambil daripada hadis Nabi, tetapi perbahasannya dibawa melalui perbahasa fiqh, melalui neraca mazhab Imam Asy-Syafi'i, kerana mengambil kira masyarakat kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Sebab itulah kita kata didatangkan dengan cara demikian. Di antaranya ialah hadis yang berikut. Antara hadis yang menerangkan bahawa Islam tidak terhad kepada 5 rukun itu sahaja dari segi ilmu dia. Dari segi pengetahuan Islam tidak terhad pada 5 sahaja. Ada lagi benda-benda tambahan yang lain. Maka diterangkan perkara tersebut melalui hadis baginda sallallahu alaihi wasallam antaranya. Hadis ini agak panjang, kita mungkin akan baca setakat boleh sajalah, dan kita akan sambung kemudian nanti. Baik. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala sallallahu alaihi wasallam laqad sa'altani 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah 'alayhi ta'budu Allah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadhana wa tahujju al-bait.
Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, aku ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pelayaran. Maksudnya dalam satu permusafiran. Ini kalau kita lihat kepada huraian kepada hadis ini, permusafiran ini adalah permusafiran untuk ke Tabuk, peperangan Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Dia oleh kerana tempoh masa perjalanan itu panjang, sahabat Muaz bin Jabal ini dia ambil kesempatan untuk mendampingi Rasulullah untuk bertanya tentang hukum. Itu cerita dia. Baik. Maka pada suatu hari aku dapat berdamping dengannya semasa kami meneruskan perjalanan. Dia kata dia sempatlah cari masa untuk duduk dekat dengan Nabi, ambil peluang, cari peluang, ada waktu dia nak tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya dengan berkata, ya Rasulullah, beritahu kepada saya sesuatu amal yang menyebabkan saya masuk syurga dan menjauhkan saya dari api neraka. Sahabat ni tanya apa amalan yang boleh bawa dia masuk syurga dan boleh elak daripada api neraka. Soalan tu simple sahaja. Kalau kita mungkin kalau ada soalan seumpama ini, orang akan merendah-rendahkanlah Muaz bin Jabal. Kalau zaman kita kan orang yang bertanya tu ditutup kan. Zaman dulu siapa-siapa yang bertanya, Nabi akan jawab. Dan jawapan itu merupakan jawapan yang memuaskan hati orang yang bertanya. Walaupun bunyi macam biasa, tapi bagi orang yang nak tahu dan orang nak beramal ni, walaupun simple, dia akan ambil, dia akan pegang sungguh-sungguh. Baik. Maka sambung lagi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya engkau wahai Muaz telah bertanya kepadaku mengenai suatu perkara yang besar. Dan sebenarnya perkara itu adalah mudah bagi orang yang telah dimudahkan Allah untuk mencapainya. Yakni amal bakti yang engkau tanyakan itu ialah beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah engkau berlaku syirik kepadanya dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana yang tersimpul dalam 2 kalimah syahadah, dan dirikanlah sembahyang, berilah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan dan kerjakanlah haji. Paling asas Nabi SAW jawab. Nabi beritahu soalan ini sebenarnya agak berat, tapi baginda SAW beritahu bahawa tak mustahil bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah, dipermudahkan urusan oleh Allah, benda ni walaupun susah nak susah, tapi mudah bagi dia. Maksudnya siapa yang niat dia baik, tujuan dia murni, benda yang susah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mulakan dengan benda yang simple terlebih dahulu sebelum masuk kepada perkara yang lebih detail. Nabi sebutkan tentang bagaimana perlunya beribadah dengan ikhlas kepada Allah, sebagaimana tuntutan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi beritahu berkaitan dengan sembahyang. Maknanya Nabi sebut tentang 5 rukun yang telah kita bincangkan tadi. Baik. Kemudian Nabi menyebut lagi, thumma qala ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajuli fi jawfil layli. Qala thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Baik. Kemudian setelah daripada Nabi menyebutkan 5 rukun Islam tadi, Nabi kemudian masuk kepada tambahan ilmu, tambahan amalan selain daripada yang ada dalam 5 rukun Islam. Iaitu baginda menyebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan? Kali ini kata ulama yang menguraikan hadis ini, kali ini Nabi SAW mula menyatakan perkara-perkara sunat. Kalau 5 yang sebelum itu rukun Islam. Jadi kali ini amalan-amalan yang disebut ini untuk dibuat oleh sahabat Muaz bin Jabal ini. Nabi menyenaraikan amalan-amalan sunat, maknanya ilmu-ilmu tambahan, amalan-amalan tambahan selain daripada yang diwajibkan yang telah dinyatakan itu. Baik, itu Nabi mulakan dengan, nak tak kamu kalau sekiranya aku beritahu benda yang kalau kamu sekiranya kamu buat benda ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kamu. Maksudnya kunci bagi segala kebaikan. Kenapa Nabi mulakan dengan pertanyaan? Supaya sahabat ni rasa bersungguh untuk belajar. Dan lalu bila mana sahabat mengiyakan dan
nampak reaksi sahabat nak kepada perkara tersebut, lalu Nabi SAW memberikan rahsia amalan tersebut. Lalu apakah amalan tersebut? Berpuasa, iaitu puasa yang fardu dan juga yang sunat. Ialah pendinding dari azab neraka. Selain daripada puasa fardu, buat puasa sunat. Puasa sunat ini boleh jadi pendinding daripada api neraka. Dan sedekah. Dan sedekah itu pula memadamkan dosa sebagaimana air memadami api. Nabi beritahu kalau ada rezeki lebih, bersedekah. Sedekah ini dia boleh padamkan dosa. Dibuat perumpamaan untuk sahabat lebih faham. Diumpamakan seperti bila dicurahkan air, api akan mati. Maka begitulah sedekah menghilangkan dosa-dosa kita. Dan demikian juga kata baginda, sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam, iaitu merujuk kepada qiyamul lail. Dan Nabi kita SAW untuk memastikan bahawa Muaz ini lebih terkesan dengan perintah qiyamul lail tadi itu, lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat suci, iaitu Nabi membacakan satu ayat daripada surah As-Sajdah, dua ayat daripada surah As-Sajdah. Surah ini surah yang biasa kita bacalah pada pagi Jumaat. Kita baca dalam sembahyang subuh kan, biasanya dibacakan ayat ini, iaitu Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini bercerita tentang apa? Tentang sifat orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur hanya seketika, pada waktu malam dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun, meninggalkan tempat tidur dia akan beribadah, iaitu qiyamul lail. Jadi kenapa Nabi bacakan ayat ini? Untuk memastikan bahawa sahabat yang mendengar, khususnya Muaz bin Jabal ini, terkesan bahawa kalau nak jadi orang yang baik, qiyamul lail mesti ada dalam hidup dia. Kan? Maka itulah amalan-amalan tambahan selain daripada yang berkait dengan 5 rukun Islam. Dan hadis ini panjang lagi, kita berhenti setakat itu sahaja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi